Masa operasi dijalankan, tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan. Jadi ini merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 6 Akta Imigresen Malaysia. Salam sejahtera semua. Okey, kembali semula ke channel saya. So hari ini saya akan membincangkan semula topik berkaitan 3 kesalahan utama yang dilakukan oleh warga asing di Malaysia sehingga mereka boleh menjadi parti. Okey, sebelum ni saya telah menceritakan atau telah menjelaskan satu sebab utama iaitu di bawah peraturan 39B, peraturan immigration. Jadi ada lagi 2 kesalahan yang sering dilakukan oleh warga asing apabila berada di Malaysia. Kesalahan iaitu di bawah Seksyen 61C Akta Immigration dan di bawah Seksyen 151C Akta Immigration. So yang peraturan 39B saya dah jelaskan sebelum video ni. So kali ini saya akan jelaskan 2 lagi kesalahan utama ini yang dilakukan oleh warga asing. Jangan lupa subscribe channel saya dan share video ini. So hari ini kita ambil kesalahan yang dilakukan oleh warga asing di bawah Seksyen 61C Akta Immigration. Okey, kesalahan di bawah 61C adalah mana-mana warga asing yang masuk ke Malaysia tidak mempunyai PAS, iaitu masuk secara haram. Okey, kita perlu tahu apa itu masuk secara haram. Masuk secara haram adalah seseorang warga negara asing masuk ke Malaysia secara haram, iaitu melalui lorong tikus ataupun mana-mana jalan yang tidak diwartakan. Kerana apa? Sekiranya mereka masuk ke Malaysia mengikut jalan yang diwartakan, sudah pastinya mereka mempunyai rekod yang diambil oleh pegawai immigration di pintu masuk dan telah diturunkan endorsement di pasport mereka atau dokumen perjalanan mereka. Kita tengok dalam operasi video-video di media massa, di media sosial semua, kadang-kadang kita tengok dalam operasi ada statement, press statement, subjek ini telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Immigration. Okey, maknanya mereka semasa kejadian mereka tidak mempunyai apa-apa PAS yang boleh mereka tunjuk kepada pegawai penguatkuasa yang membuat operasi atau tangkapan. Kita kena tahu, maksudnya, contohnya kita pergi buat tangkapan, kita akan minta, bagikan pasport, tunjuk pasport, tunjuk dokumen pengenalan diri. Dia akan tunjuk. Kalau tak ada, masa kita buat semakan semua tak ada, kesalahan awal, kena tahu kesalahan awal di tempat kejadian itu adalah kesalahan dia tidak mempunyai PAS sebab dia tak dapat membuktikan dia ada PAS. Tak kisahlah PAS tu hidup ke, mati ke, dah overstay ke, dia kena menunjukkan dia ada PAS. Kalau dia gagal menunjukkan PAS, bermakna pada kesalahan awal tu adalah gagal untuk menunjukkan PAS yang sah dan kita anggap dia masuk secara haram. Apabila mereka ni dibawa ke pejabat immigration untuk tindakan dokumentasi, di sana akan ada lagi tapisan kali kedua, iaitu contohnya kita akan ambil biometrik. Pegawai-pegawai di operasi akan ambil biometrik ataupun dah sampai office kita akan call majikan-majikan mereka. Sebab apa? Kadang-kadang ni bila melibatkan operasi parti ni, dokumen perjalanan mereka ni ada pada majikan mereka. Majikan tak beri pun pada mereka. Takut nanti kalau bagi dia pun hilang ke mana kan. Jadi apabila kita bawa ke office, kita akan ambil cap jari dia. Bila ambil cap jari, maka keluarlah rekod dia di pintu masuk. Bila dah keluar rekod dia di pintu masuk, maka kita tengok bila dia masuk, ada tak rekod masuk. Bila ada rekod masuk, itu adalah satu pembuktian yes, dia memasuki Malaysia mengikut pintu masuk yang sah dan pernah ada PAS. Kita tengok dalam sistem. Jadi kesalahan awal Seksyen 61C masa ditangkapan tu boleh berubah kepada kesalahan semasa. Kalau kita tengok dalam sistem, dia masuk Malaysia bila? PAS tu hidup atau tidak? Kalau PAS tu hidup, kita akan buat kesimpulan apa kesalahan yang dilakukan semasa tangkapan. Kalau PAS mati, masa tangkap dia tak ada pasport. Kesalahan awal 61C. Bawa ke office, kita ambil cap jari,
kita tengok okey ada rekod masuk, dia pernah ada permit kerja tapi dah mati. Okey, kesalahan tu akan jadi 151C, tinggal lebih masa atas PAS yang sah. Okey, itu yang basic lah. Okey, kadang-kadang di masa tangkap dia tak ada pasport. Okey, kita bawa pejabat, kita akan call majikan mereka. Okey, and then majikan mereka datang bawa pasport, then kita akan check pasport tu ada permit, ada PAS. So kesalahan 61C tidak boleh terguna kepada mereka kerana mereka mempunyai PAS. Okey, sekiranya majikan mereka membawa PAS tu kepada kita. Okey dah, okay, majikan tak ni cek ni tuan pasport ni semua. Okey, kita cek. Okey, PAS dia hidup ke tidak hidup? Kalau PAS dia tak hidup, bermakna kesalahan adalah 151C. Bukan 61C sebab dia dapat membuktikan dia ada rekod masuk, dia ada cop masuk, dia pernah masuk secara sah tapi overstay. Okey, kes akan jadi 151C. Okey, sekiranya PAS tu hidup. Okey, ini kita kena tahu sekiranya PAS tu hidup, kita kena tengok tangkapan berlaku di mana. Okey, PAS hidup. Okey, contoh dia ada PAS kerja syarikat A. Kita pergi kepada video sebelum ni Okey, dia ada PAS kerja di syarikat A. Okey, masa tangkapan, kita tangkap dia tengah bekerja di minimarket. Okey, kita ada gambar ni, dia tengah bekerja di minimarket, kita bawa masuk office. Kita tengok, oi, PAS kau syarikat ni, kenapa you kerja ni? Okey, di sana baru berubah kesalahan, iaitu kesalahan iaitu daripada mula-mula tak ada pasport 61C kepada peraturan 39B peraturan immigration, iaitu pegawai penyiasat nanti akan siasat lah. Okey, melalui statement-statement yang diambil. Okey, sekiranya ditangkap di rumah masa tu tengah tidur, PAS hidup ni, PAS ada dekat office, majikan simpan dekat pasport tu, majikan simpan di office. Masa tangkap tu dia pun tak ada photostat pasport ke apa benda. Okey, kita bawa di rumah dia tengah tidur ni, kita bawa masuk office. Okey, bila semak, okey PAS hidup, majikan pun hantar, okey PAS hidup. Dia tidak melakukan kesalahan, ya. Masa tangkapan memang dia tak dapat membuktikan sebab dia tak ada pasport, dia tak dapat membuktikan diri dia ada PAS atau pasport semua. So kita bawa office, kita kita call majikan ke apa, bawa. Kalau majikan tak dapat dihubungi, kita akan tahan dia juga di bawah section 61C tu jugalah. Kalau kita dapat trace melalui sistem, dia ada rekod PAS kerja yang sah, kita check juga dalam sistem, kita boleh tahan juga sebab kita perlukan PAS tu. Kita perlukan pasport. Kalau nak bebaskan pun mesti kena ada pasport. Jadi kita kena tunggu. Okey, dia besok kita tahan dia bawah section 515B semua, atau immigration, ditahan di depo semua. Okey, besok tu majikan datang dia bagi pasport. So, pegawai penyiasat yang akan menyiasat kes ini. Masa kejadian orang tu buat apa? Tengah tidur. So, tengah tidur dia tak ada melakukan kesalahan. Cuma pasport dia ada simpan di majikan. Kita akan ambil statement majikan. Kenapa you simpan pasport ni? Betul ke dia rumah dia kat sana? So, kita masa tu pegawai penyiasat yang akan membuat keputusan. Okey. So, kes tu macam tu lah. Kes akan berubah. Kesalahan tu akan berubah sebab mula-mula dia tak ada pasport, sampai office kita ambil cap jari ada rekod. So kita tak boleh cakap, kadang-kadang kita tengok okey, subjek-subjek ni masa tangkapan biasa kalau ada press statement, kalau kita tengok dekat YouTube ke dekat media sosial ke, dia akan tulis subjek ni masuk secara haram ke Malaysia. Kadang-kadang kita pelik, macam mana orang daripada Afrika ni masuk Malaysia secara haram? Kalau daripada Indonesia, daripada Thailand atau Rohingya pun, yes, kita boleh percaya. Sebab apa? Mereka mempunyai akses lain. Selain pintu masuk diwartakan, mereka mempunyai akses lain untuk masuk ke Malaysia. Iaitu naik tongkang, masuk ikut apa sempadan yang lorong gelap tu. Yes, dia boleh masuk tanpa pasport. Memang dia boleh kita kategorikan, memang kita boleh percaya, oh dia ni memang tak ada pasport ni sebab masuk pun ikut jalan tikus ke apa. Tapi kalau kita tengok negara-negara jauh yang sukar untuk kita percayai, oh dia ni masuk secara haram, sebenarnya itu adalah macam saya kata, kesalahan awal yang didapati semasa tangkapan. Dia gagal untuk membuktikan diri tu ada pasport atau PAS. Bila sampai ke office, bila kita tengok, okey, dia ni ada pasport dia college simpan ke, pasport ni ada dekat majikan, dalam sistem pun dia ada rekod PAS yang sah atau overstay. Jadi kita tak boleh sabitkan dia 61C sebab dia mempunyai cuma keberadaan dokumen tu. Dan kita kena tahu,
contohlah dia memang tak ada apa-apa pasport. Okey, dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C. Cuma beban untuk membuktikan beban untuk orang asing tu membuktikan dia tu ada pas atau tidak adalah terletak kepada dia. Itu apa cara dia pun. Kalau kita ke pegawai menyiasat mengatakan, you ni masuk macam mana? Tak ada rekod dalam sistem. You kata masuk ikut airport, tapi rekod tak ada dalam sistem. You cakap betul-betul, mana pasport? Pasport you kata hilang. So beban tu terletak kepada OKT tu untuk membuktikan dia tu masuk macam mana. Kadang-kadang warga sendiri dia menipu sebab dia takut, dia tahu kalau dia masuk secara haram ni, hukuman ni berat sikit. Memang berat. Boleh dikenakan sebatan. Jadi dia akan menipu. Tak, saya masuk ikut airport tuan. Saya masuk. Ini. You buktikan. Dalam sistem tak ada rekod. Kita dah ambil cap jari, tak ada. Pasport you bagi. Kalau ada pasport, kita akan trace by nombor pasport. Pasport pun you tak boleh beri kepada kami. Jadi, you yang kena buktikan beban tu kepada pegawai penyiasat mengatakan you masuk secara sah. Itu beban kepada kamu. Okey. Kita pergi kepada hukuman kepada warga asing yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C yang masuk secara haram, yang tak dapat membuktikan, tak ada rekod, dia tak dapat buktikan dia masuk secara sah, memang tak ada apa-apa rekod. Memang kita pun, sistem pun dah check semua, memang tak ada. Kita ambil sebagai contoh warga Indonesia yang masuk secara naik tongkang tu masuk Malaysia. Okey, hukuman yang nanti untuk mereka kalau kita disabit kalau disabitkan, denda, hukuman ini dijatuhkan oleh mahkamah. Denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau dia boleh dikenakan sebatan tidak melebihi 6 kali. Itu keputusan mahkamah nak jatuhkan hukuman macam mana. Sama ada denda atau penjara atau sebat, itu terpulang kepada pihak mahkamah. Kadang-kadang mahkamah kata, okey, kita tawarkan denda. Tak boleh bayar denda, penjara. Atau kadang-kadang mahkamah, hakim kata, aku tak nak bagi denda, aku nak bagi dia penjara. Denda dia boleh bayar, bagi dia penjara. Itu terpulang kepada hakim. Kita tak boleh pertikaikan keputusan yang arif hakim. Okey, itu bawah Seksyen 61C. Okey, so kita akan pergi ke Seksyen 151C pula. Sekarang ni saya akan terangkan bahawa kesalahan di bawah Seksyen 151C. So 151C ni dia ringkas, simple. 151C ni adalah maksud kemasukan dan berada dalam Malaysia menyalahi undang-undang. Untuk kita ambil kepada 151C berada di Malaysia selepas tamat tempoh PAS yang dikeluarkan kepadanya. Okey, setiap warga asing yang masuk ke Malaysia akan diberikan PAS. Okey, PAS bukan visa. Visa tu adalah syarat untuk sesebuah negara tu masuk ke Malaysia. Ada negara memerlukan visa, ada negara tidak memerlukan visa. So kalau kita ambil contoh, kita ambil negara jiran kita Indonesia, dia tidak perlukan visa. Jadi dia boleh masuk menggunakan pasport. Jadi sampai di airport, kita tengok, kita akan siasat, pegawai immigration di airport akan menyiasat. So dekat sana akan berlaku lah, okey, apa tujuan you masuk semua. Okey, jadi akan diberikan PAS yang sesuai dengan kelayakan dia. Kalau dimasuk untuk melancong, PAS lawatan sosial. Kelayakan dia orang Indonesia 30 hari. Diturunkan dalam pasport. Return tiket semua adalah. Okey, katakan dia datang ke Malaysia, dia memang ada permit. Dah ada permit kerja, dia mungkin dia balik kampung untuk bercuti, and then dia datang untuk sambung kerja balik. Okey, kita akan bagi PAS COP yang sesuai mengikut tempoh masa yang ada dalam PAS tu. Contoh PAS tu ada lagi 6 bulan, kita akan bagi COP, satu COP, immigration akan bagi satu COP kecil. Dalam tu dia akan tulis, okey, dia boleh duduk Malaysia selama berapa lama. Okay, kalau sosial, ikut syarat 30 hari itulah. Okey, dia dah masuk selagi dia tinggal di Malaysia dalam tempoh PAS tu sah, dia tidak boleh dikategorikan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 151C. Tetapi bila PAS tu telah tamat, telah mati, dia duduk lagi dalam Malaysia, itulah yang dinamakan kesalahan di bawah Seksyen 151C, iaitu berada di Malaysia selepas tamat sesuatu PAS yang telah diberikan kepadanya. Okey, tak semestinya kita kena tahu, okey, dia masuk Malaysia, kita dah bagi PAS, okey, dia salah gunakan PAS, okey, kesalahan tu akan jatuh kepada 39B pula, 39B peraturan immigration. Contoh, masuk yang macam video sebelum ni, masuk untuk melancong tapi pergi kerja kat kedai, kesalahan juga.
dia bukan kesalahan overstay pula, dia akan pergi ke arah kesalahan di bawah peraturan 39B peraturan immigration, iaitu saya telah jelaskan di video sebelum ni. Okey, untuk kesalahan tinggal lebih masa ni, hukuman dia dendanya tidak kurang RM10,000, penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu terpulang kepada pihak mahkamah atau hakim lah. Jadi ini ada 3 kesalahan utama. Yang satu tu di bawah peraturan 39B peraturan immigration, iaitu salah guna PAS. Kesalahan utama yang kedua, kesalahan di bawah section 6 1C Akta Immigration, dan kesalahan ketiga di bawah section 15 1C Akta Immigration. Tahu bukan 3 kesalahan utama ini saja yang dilakukan oleh warga asing, ada lagi banyak kesalahan. Mempunyai cop palsu dalam pasport atau pas palsu dalam pasport, itu kesalahan bawah section 56 1L. Okey, mengemukakan dokumen palsu untuk mendapatkan pas, itu pun satu kesalahan juga di bawah section 56 1K. So banyaklah kesalahan-kesalahan di bawah akta pasport pun ada kan. So yang ni normally yang ni 3 adalah kesalahan utama yang sering dilakukan oleh warga asing ketika berada dalam negara kita. Untuk video kali ini saya telah jelaskan 2 lagi kesalahan yang selalu dilakukan oleh warga asing ketika berada di dalam Malaysia. So guys, untuk kali ini video ni telah sedikit sebanyak memberi maklumat kepada anda semua, walaupun saya rasa info yang saya berikan ni amat berguna kepada anda semua. Nasihat saya kepada warga negara asing, pastikan sentiasa mempunyai atau membawa dokumen perjalanan diri masing-masing ke mana saja anda pergi. Okey, untuk kali ini sehingga setakat inilah video saya. Okey, jangan lupa share video ni, subscribe dan turunkan komen. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan selamat malam.